Saudara, kursus bahasa isyarat kian popular dengan jumlah yang mendaftar meningkat 25% tahun ini berbanding 5 tahun lalu. Ada juga yang memanfaatkan platform media sosial bagi meningkatkan kesedaran untuk masyarakat menjadi lebih inklusif. Cik Nur Aida pun mula terdedah kepada bahasa isyarat sejak kecil di rumah. Ibunya dahulu belajar bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan bapanya yang kurang daya pendengaran. Cik Aida banyak memerhatikan cara mereka berinteraksi dan mempraktikkan apa yang dipelajarinya itu. Bagi mempelajari bahasa isyarat secara formal, Cik Aida mengambil keputusan untuk sertai kursus Bahasa Isyarat Singapura atau SGSL. Bagi berkongsi pengetahuan, Cik Aida juga menerbitkan kandungan di TikTok. Ramai orang di sekeliling saya memang rasa minat atau ingin tahu lebih lanjut tentang bahasa isyarat, tapi saya dapati yang memang tak banyak rujukan tentang bahasa isyarat dalam konteks Singapura. Jadi saya mulakan satu inisiatif di mana saya ajak atau saya kongsi tentang bahasa isyarat kepada mereka yang minat, dan pada masa yang sama saya ingin memupuk kesedaran tentang bahasa isyarat dalam masyarakat supaya kita lebih inklusif dalam perbualan seharian kita. A, B, C. Dalam masa hampir 2 tahun memulakannya, sambutan yang diterimanya sangat menggalakkan dengan ada videonya sudah ditonton lebih 27,000 kali. Bagi pengguna bahasa Melayu, beliau juga berkongsi antara keunikan bahasa isyarat berbanding bahasa ibunda itu. Kalau kita lihat bahasa Melayu, dia penuh dengan imbuhan dan nahunya tersendiri, tapi bahasa isyarat berbeza, di mana imbuhan dan nahunya disingkatkan atau disusun semula supaya lebih mudah untuk berinteraksi antara satu sama lain. Contohnya kalau kita kata awak nak makan, tapi dalam bahasa isyarat cuma katakan nak makan. Cik Aida mahu terus mendalami ilmu dalam bidang ini dan memupuk kesedaran masyarakat menjadi lebih inklusif. Ini juga antara faktor yang mendorong kenaikan jumlah peserta kursus SGSL yang ditawarkan Persatuan Orang Pekak Singapura. Jumlah peserta yang mengikutinya tahun ini 25% lebih tinggi berbanding tahun 2019. Saya rasa terdapat peningkatan kerana Persatuan Orang Pekak Singapura melakukan banyak kesedaran dan acara-acara. Itu sebab pertama. Dan kedua, minat peribadi. Minat peribadi termasuk ada yang mempunyai rakan-rakan yang kurang daya pendengaran dan keluarga untuk membantu merapatkan jurang komunikasi dan ingin melibatkan mereka dalam perbualan. Uniknya, kursus SGSL ialah dikendalikan sepenuhnya oleh para jurulatih dan guru yang kurang daya pendengaran. Untuk kita sebagai jurulatih, kita ada kaedah pengajaran tersendiri. Jadi untuk kelas saya contohnya, kita melakukan perbincangan berkumpulan. Misalnya daripada gambar, mereka boleh bina ayat mereka sendiri dengan beberapa ekspresi. Untuk istilah Singlish, kita juga ada contohnya kepo. Anda kepo sebegini. Jadi mungkin anda boleh ajar saya bahasa isyarat. Mungkin saya ingin belajar bahasa isyarat. Okay, jadi bahasa isyarat kita belajar gunakan bahasa Inggeris. Jadi I want to learn Singapore Sign Language. Bahasa isyarat Singapura kini digunakan dan diterima secara meluas oleh masyarakat tempatan. Pemerintah juga sedang mengkaji sama ada mahu mengiktirafnya.